Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. So, macam mana live sekarang? Okay, sorry lama tak bersiaran, a bit busy. So, hari ni saya nak share macam mana kita nak tahu bila masa yang sesuai kita nak siram dan apa yang berlaku, macam pasal nak siram air ni lah, berapa kerap nak siram, berapa banyak, berapa hari sekali nak siram, berapa macam mana nak siram, boleh siram kat atas ke, macam mana ke, siram kat tanah ke, macam mana. Okay, so just share daripada pengalaman saya, ni apa yang pernah dialami dan daripada sejarah-sejarah kerosakan pokok yang pernah saya alami. So inilah saya nak share lah, okay, based on my own experience. Okay, first of all kita kena tahu kedudukan geografi kita. Macam mana kita tengok kebanyakan video dekat dalam YouTube ke Facebook ke, dia bagi penerangan, diterangkan kita macam mana kita nak siram ikut negara dia. Macam kita dekat Malaysia, kita ada dua musim, musim hujan dengan musim panas. Hujan tu pun tak adalah hari-hari hujan, tak kan. So macam kebanyakan memang panas dan hujan. Ada masa kita hujan lama, hujan banyak kali. Ada masa yang kita panas macam kemarau, kering kontang macam tu. Dekat negara diorang tempat musim. So kaedah penjagaan tu tak sama. Okay, so hari ni saya nak share sedikit pasal pengalaman saya, macam mana saya tanam dan siram pokok, dan penjagaannya lah, basically penjagaan basic lah untuk pasal kita nak siram pokok tu bila. Okay, as we all know, kita punya kedudukan, macam kita kena tahu kita punya geographical ni dekat mana, geografinya tempat tinggal kita, kat mana kita letak pokok kita tu dekat mana. Rumah saya duduk apartmen yang tinggi dan balcony saya memang jarang dapat tempias air hujan lah. Kalau kena pun masa ribut insyaAllah lah memang merasalah hujan tu, tempias air hujan tu. Kalau tak, memang nak kena tempias sikit-sikit pun jarang, susah sangat. So angin, so windy, memang sangat berangin. Depan rumah saya depan ni tak ada apartmen lain, tak ada bangunan lain, memang ada tasik yang view yang cantik, dan angin memang sangat ni. Dan balcony saya menghadap arah matahari naik. Jadi saya dekat sini akan start terima matahari, sebab rumah saya tinggi, betul-betul atas langit. Dia akan terima naik je matahari tu pukul 7 dah dapat matahari, sampai pukul 1 plus minus lah, pukul 1, pukul 12 macam tu akan dapat matahari. So masa tu sangat panjang dan dia punya haba dan bahang tu mungkin lebih panas lah. Macam kalau kita duduk dekat tanah tinggi, contohnya kalau dekat Cameron Highland, mungkin cuaca dia lebih sejuk. So kekerapan kita nak siram tu mungkin kita boleh kurangkan. Kalau macam kita simpan pokok kita, lebih kurang sama lah macam kalau kita simpan pokok kita kat dalam office yang ada aircon, tu kena kurangkan siram air dan kena betul-betul kena jaga air dia. Lepas tu lagi satu, kalau kita duduk dekat tepi pantai contohnya, dia lebih windy, lebih panas, lebih terik, mungkin yang tu kita kena kerapkan lah siram pokok kita. Lepas tu lagi satu, kita kena tengok keadaan tanah. Okay, kalau kita nak kerap siram, tanah tu kena poros, memang kena poros. Kalau tak poros, memang macam dia akan simpan moisture dekat dalam tu lebih lama dan menyebabkan akar pokok tu jadi kurang sihat dan mungkin boleh rosak dan busuk dan boleh membunuh pokok kita, dan especially pokok kita yang taklah murah harganya kan. Jadi so kena ambil tahulah, kena cakna pasal tanah. Tanah ni kita nak beli yang siap
mix pun kan ada jual paket kan, belilah online kat mana-mana pun memang ada. Tu pun boleh. Macam saya suka bereksperimen. Saya buat style kampung punya, macam nursery dekat kampung yang pakai baju dik kambing semua tu kan. Itu pun saya dah buat. Yang beli soil yang memang dah succulent punya soil pun saya guna. Even saya dah try guna soil yang recycle, kira macam pokok tu dah mati ke atau pokok tu dah tak ada dekat dalam satu pasu tu, saya guna balik tanah tu pun ada. Dan so far alhamdulillah lah, tak adalah lagi yang memudaratkan. Tapi kalau tak berani ambil risiko dan kita tahulah pokok kita tu bukan murah, janganlah buat macam saya. Okay, please don't try this at home kalau tak berani tanggung risiko. Okay, itu pasal ni. Lepas tu lagi satu pasal topping. Okay, macam yang ni dia tak topping. Okay, pokok ni saya memang tak letak topping. Yang ni saya letak saya campur lah lava rock dengan pasir sungai yang kasar tu. Okay, macam yang ni, yang putih-putih ni saya just letak pasir sungai je. So yang itu pun akan main peranan macam mana kadar kelembapan dekat dalam pasu tu lah. Macam dia sama ada macam kalau kita guna contohnya yang macam ni kan, Allah. Okay, kalau kita guna lava rock ni, satu benda lah yang saya suka pasal lava rock ni, dia serap extra moisture daripada dalam tanah. So bila kita tahu macam kita dah kena siram sangat-sangat tu, bila kita tengok lava rock tu dah kering, kita boleh nak, macam lava rock ni kalau macam yang warna hitam ni kan, kalau dia lembab, dia memang hitam betul. So kalau dia dah jadi grey-grey macam ni, okay, it's about time untuk kita siram macam tu. Itu salah satu tanda dan tips yang kita boleh guna lah. Okay, kalau kita letak batu sungai saja, batu sungai ni pun bagus sebenarnya, sebab dia melindung kita punya tanah daripada cepat terhidrat. Macam dia akan simpan moisture dekat dalam tanah tu lebih lama. So kalau kita tak ada letak apa-apa topping dekat atas ni, so tanah tu akan cepat kering lah. Lagi satu pemilihan pot untuk kita letak kita punya pokok. Macam pokok ni saya letak guna pot plastik yang tak adalah tinggi sangat kan, pot plastik. Dan ada yang pokok-pokok saya guna terracotta dengan juga porselin. Okay, porselin macam porselin dengan plastik ni, dia punya function dia lebih kurang lah. Kiranya dia boleh kekalkan moisture dalam tanah tu untuk kadar masa yang lama. Bila banyak macam material yang simpan air ni, memang yang simpan air lama ni, kita pakai pula plastik, memang kadar kelembapan tinggi tanah dekat dalam pot tu. So macam pot tu akan lebih kalau kita kerap siram ke ataupun cuaca sejuk macam hari-hari hujan contohnya, so tanah tu akan mengandungi kelembapan yang tinggi dalam masa yang lama. So kena take note yang tu. Okay, bila kadar kelembapan yang tinggi, dia boleh rosakkan akar pokok dan seterusnya merosakkan pokok tu juga. Okay, saya ada lagi satu. Okay, ini pun sama yang tadi tu, nama dia Sansevieria Robusta Blue. Yang ni pun sama juga, Sansevieria Robusta Blue. Okay, yang ni saya pakai terracotta pot. Okay, terracotta pot ni dibuat daripada tanah liat. Dan kita tahulah tanah liat punya function, dia boleh serap air, lebihan air yang ada kat dalam tanah. So terracotta pot ni macam dia akan serap air, okay, untuk dia simpan dekat dalam pot ni sendirilah. Okay, bila terracotta pot ni pula, kalau kita letak
pot ni dekat tempat yang windy, tempat yang berangin dan juga panas, lagi cepatlah air tu akan terhidrat. So kita kena kerap lah untuk siram pokok yang dalam terracotta ni. Sebab selalunya macam ni, tadi saya check soil dekat dalam dia guna meter tu, memang super dry, dry plus. Okey, saya siram dua-dua ni dalam masa yang sama, dan yang ni masih moist lagi lah, tanah dia masih dia dry, kira macam sebab dia dah 2-3 hari juga, 3-4 hari juga saya tak siram ni. So tanah ni dry, yang ni dry plus. Okay, dia memang dah dry, memang kau-kau punya dry. So sebab dekat kelembapan dia dah masuk dalam pot, lepas tu bila angin lagi, panas lagi, lagilah cepat dia ni. Okay, lagi satu kita nak tengok dua pokok ni kan. Okay, ni nampak lagi segar, ni kurang sikit. Okay, nampak dia punya bukaan daun tu macam lebih gemuk-gemuk, dan ni dia kuncup sikit. Bila kuncup ni memang selalunya sebab kurang air, memang kurang air. Okay, so kalau nak bagi ni kena kerap siram lah. Okay, untuk pot ini memang kena siram lebih sikit untuk bagi dia punya moisture dekat dalam tanah tu enough lah untuk pokok ni. Okay, lagi satu saya tengok pokok, aduh, cucuk pula. Okay, macam ni pot ni terracotta kecil. Bila pokok kecil, pot kecil, air yang tersimpan dekat dalam ni memang tak banyak. Pakai pula terracotta, lagi cepat. Tengah panas pula lagi cepat. Jadi macam yang lagi kecil pot, lagi kerap kita kena siram supaya pokok tu ada enough air lah untuk hidup. Kalau kita kurang siram, pokok tu akan jadi menggerepot, macam ada dia akan jadi tak cantik lah, dia akan jadi berkedut-kedut macam tu. Jadi so kenalah siram dengan kalau pot kecil. Okay, pot yang plastik tinggi. Okay, sebenarnya apa-apa pot pun kalau tinggi, lebih banyak ruang dekat dalam tu untuk tanah tu simpan air. So moisture dekat dalam tanah tu lebih boleh simpan lebih lama lah. So insyaAllah lah, macam pokok ni dia sangat suka, sebenarnya sensitivity dia suka air, dia bukan tak suka air, tapi air jugalah boleh jadi musuh dia. Terlebih air, gone. Kalau terkurang air, dia akan wrinkle, dia akan berkedut-kedut dan shape dia tak cantik. Okay,